Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami telah memilih tajuk Sejarah Perkembangan Pentadbiran Kewangan di Malaysia bagi subjek Pentadbiran Kewangan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syamsul bin Abdul Rahman 267499, Nur Syatika Zafisha binti Muhammad Zafari 267513, Nur Izzati binti Aminuddin 267521 dan Tursinawati binti Abu Bakar 267540 bagi subjek Pentadbiran Kewangan. Sejarah Perkembangan Pentadbiran Kewangan, bab pengenalan. Secara umumnya, setiap negara mempunyai kadar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berbeza di antara satu sama lain. Malaysia juga tidak terkecuali dalam aspek ini, malah telah melalui pelbagai tahap perubahan ekonomi yang seterusnya membantu membentuk corak perkembangan ekonomi pada masa kini. Tahap-tahap tersebut yang berlaku dalam landscape ekonomi negara dilihat berkait rapat dengan pengurusan pentadbiran negara itu sendiri, di mana negara akan melakukan pengurusan pentadbiran kewangan yang dimiliki dan diamalkan oleh negara tersebut. Sama ada sesebuah negara tersebut mempunyai tahap pengurusan kewangan yang baik atau tidak, atau mampu mengurus atur kewangan yang diperolehi atau dimiliki dengan bijak. Seterusnya, ia akan membawa kepada kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih stabil. Menurut Hopwood, pengurusan kewangan negara yang mengalami kegagalan dan menimbulkan masalah kepada ahli masyarakat dan menurun kepada ekonomi ini akan disebabkan oleh kekurangan dan kefahaman mengenai realiti secara praktisnya bagaimana menguruskan kewangan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Tursinawati binti Abu Bakar, nombor metrik 267540. Saya akan membentangkan tajuk definisi pentadbiran kewangan. Pengurusan berkaitan dalam hal ehwal yang berkaitan dengan belanjawan di dalam sesebuah organisasi. Ia juga termasuklah pelbagai peringkat penyediaan, pemeriksaan keperluan belanjawan, peringkat kelulusan belanjawan serta peringkat pengeluaran peruntukan belanjawan yang telah diluluskan terlebih dahulu. Proses dan perjalanan unit ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan bagi mengelakkan berlakunya aktiviti yang bertentangan dengan prinsip integriti. Terdapat 3 tahap perkembangan pentadbiran kewangan di Malaysia. Tahap pertama adalah tahap perkembangan pentadbiran kewangan pada zaman pemerintahan beraja. Pada peringkat awal abad ke-19, kebanyakan negeri-negeri Melayu Sekutu telah diuruskan dan ditadbir oleh sistem residensi di bawah sistem beraja. Tugas yang berkaitan untuk mengutip perbelanjaan kewangan diambil oleh bendahara. Tugas mengutip cukai diberikan kepada penguasa tempatan, penghulu dan juga ketua kampung. Syah Bandar akan bertindak sebagai wakil yang memungut cukai ke atas para pedagang. Pada zaman pemerintahan sistem beraja, hasil utama yang menjadi sumber pendapatan negara adalah daripada kutipan cukai. Pada tahap ini, pengurusan pentadbiran kewangan hanya tertumpu kepada hasil pencukaian dan diuruskan oleh pihak bendahara bagi pihak raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syatika Zafisha binti Muhammad Zafari, nombor metrik 267513. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tahap perkembangan pentadbiran kewangan di Tanah Melayu semasa kedatangan British. Campur tangan British di Tanah Melayu telah bermula seawal 1895 melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Perjanjian ini telah dimeterai oleh Sir C.B.H. Mitchell selaku Gubernur Negeri-Negeri Selat dengan Raja-Raja Melayu bagi negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Melalui perjanjian ini, pihak British telah mendapat kesempatan dan peluang untuk menjalankan kawalan secara langsung terhadap pentadbiran kewangan di Tanah Melayu. Bagi mengukuhkan kuasa, pihak British juga telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan MMP sebagai alat kawalan mereka yang sah untuk menguasai pentadbiran kewangan di negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB di peringkat persekutuan. Walau bagaimanapun, terdapat kajian yang lepas mendapati bahawa terjadinya krisis ekonomi semasa tempoh campur tangan pihak British dalam pentadbiran kewangan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan telah menyebabkan kerajaan mengalami defisit kewangan pada tahun 1920.
Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dalam pentadbiran kewangan negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu yang pertama adalah berlakunya kegagalan operasi sistem kerajaan, yang kedua kawalan kewangan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu yang tidak berkesan, dan yang ketiga adalah dasar kewangan negeri-negeri Melayu Bersekutu yang tidak kukuh, dan dana tersebut diperuntukkan untuk belanjawan yang tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamsul bin Abdul Rahman, nombor kad matrik 267499. Saya akan membentangkan mengenai tahap perkembangan pentadbiran kewangan selepas kemerdekaan. Selepas mencapai kemerdekaan daripada penjajah British, kerajaan telah memperkenalkan rancangan Malaya 5 tahun. Berdasarkan rancangan Malaya pertama dan kedua, kerajaan telah menitik beratkan kepada pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Kerajaan juga turut memperkenalkan program 20 tahun dasar ekonomi baru yang mempunyai objektif untuk mengurangkan perbezaan jurang ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga penempatan. Penubuhan pelbagai agensi. Pada tahun 1951, satu perkeliling pembendaraan telah dikeluarkan sebagai satu garis panduan penubuhan pembendaraan persekutuan dalam menyelaras pentadbiran kewangan. Tanggungjawab untuk mengawal selia dan mengurus kutipan hasil dan perbelanjaan kerajaan. Pada tahun 1956, Kementerian Perdagangan dan Industri telah ditubuhkan bagi mengambil alih peranan pembendaraan bagi skop fungsi perniagaan dan perdagangan ekoran daripada peningkatan aktiviti perdagangan dan perniagaan yang semakin meningkat. Pada tahun 1957, unit penilaian telah diwujudkan bagi mengambil alih kerja-kerja perkhidmatan penilaian daripada sektor swasta bagi tujuan untuk meningkat simpanan kerajaan. Dan terakhir pada tahun 1959, Bank Negara telah ditubuhkan bagi memenuhi keperluan penukaran mata wang asing yang semakin meningkat kerana pertumbuhan ekonomi yang semakin rancak. Dan terakhir sekali adalah kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada bab ini ialah terdapat perubahan yang ketara dalam pentadbiran kewangan negara mengikut era pentadbiran negara dan seterusnya mengubah landscape dan corak perkembangan pentadbiran kewangan dan ekonomi negara. Pentadbiran kewangan mempunyai pelbagai struktur yang memainkan peranan masing-masing dalam membantu negara mencapai matlamat ataupun objektif sesuatu perbelanjaan yang ingin dilaksanakan. Kini pentadbiran kewangan yang terbaik mestilah dibuat berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan dan juga akta-akta yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan pentadbiran kewangan bagi mengelakkan berlakunya ketirisan atau penyalahgunaan kuasa di kalangan pemimpin tertinggi. Sekian, terima kasih daripada kami semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.